Siapa-siapa hok penyokong dia, ada nombor Muhammad Ammar, atau mesej dia, tanya dia. Lah ni dia nak tapas apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton video Ambo. Kepada yang baru menonton video Ambo, nama Ambo Jemil Hassan. Ambo telah diugut oleh Ustaz Dasuki 1 juta. Kalau saya tak minta maaf, dan juga dalam masa 7 hari ni dan membayar 1 juta, dia akan saman saya. Saya lah Jemil Hassan yang buat video kepada Ustaz Dasuki. Kepada yang belum subscribe, Ambo minta subscribe dan tekan butang loceng di tepi kanan itu supaya kalau ada video baru, terus hantar kepada saudara dan subscriber sekalian. Jadi setelah 2-3 hari Ambo tidak buat video kerana isteri baru bersalin. Hari ni Ambo mari ke studio buat video. Walaupun sebenarnya Ambo agak keberatan nak meninggalkan isteri Ambo, tapi isu yang ada ni bagi pandangan Ambo satu nostalgia yang perlu Ambo buat kerana dia melibatkan banyak pihak. Isu apa? Isu mengenai dengan usaha pergabungan ataupun kerjasama di antara UMNO dan juga PAS. Saya secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Setiausaha Agong PAS pada hari ini, yakni YB Taqiyuddin, kerana mengesahkan bahawa memang ada usaha ke arah kerjasama UMNO dan juga PAS. YB Taqiyuddin memberitahu bahawa kerjasama ini bermula pada tahun 2015 lagi. Sebelum kita pergi lanjut kepada ulasan saya nak buat dulu satu video YB Taqiyuddin. Mungkin ada dah tengok video ni, tapi untuk berlaku adil supaya yang tak tengok, kita tengok lagi. Kita tengok video YB Taqiyuddin berbicara di Besuk tak silap Ambo. Kita dengar apa kata YB Taqiyuddin sebelum ini, sebelum beliau secara terbuka mengaku memang ada usaha kerjasama di antara PAS dan juga UMNO. Kita dengarkan dulu yang ni. Mungkin boleh mewakili PAS pusat nak menegaskan di hadapan tuan-tuan adik kakak di Dungun pada malam ini, perjuangan kita adalah berdasarkan, berteraskan kepada perjuangan Islam sebagaimana Al-Quran dan juga As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas yang kita pegang. Dan selagi kita berpegang kepada prinsip dan dasar perjuangan ini, insya-Allah kita tidak akan bersama dengan Barisan Nasional selama-lamanya, dan kita akan menentang UMNO, Barisan Nasional ini sepanjang perjuangan kita ini, insya-Allah. Ini penegasan kita. Okey, ini penegasan kita, itu yang dikatakan oleh YB Taqiyuddin akhir pada yang saya buat edit tadi. Apa yang sebenar yang Ambo dan juga sahabat-sahabat tidak puas hati mengenai dengan kerjasama UMNO dan juga PAS? Sebenarnya kerjasama UMNO dan juga PAS kerjasama politik yang tidak perlu kita nak ulas. Itu biasalah kerjasama UMNO, PAS, DAP, Amanah, Parti Keadilan Rakyat, Parti Bersatu, Parti Warisan. Dan memang kerjasama di antara parti ini boleh bertukar. Ia bukanlah satu mutlak mesti PAS ini bersama dengan DAP tak. Tetapi apa yang Ambo nak kaitkan ataupun Ambo nak sibuk sangat dengan urusan tersebut? Kami atau maaf, anak Ambo batuk. Jadi Ambo bawa anak pada malam ni, bunyi dia batuk. Ambo bersama sahabat, Ambo sendirilah. Ambo sendiri dituduh cyber trooper dan juga YouTuber dan juga Facebooker. Masa tu tak ada YouTuber lagi. Ambo dituduh cyber trooper dan juga bloggers dan Facebooker penipu. Ambo dituduh dalam muktamar PAS. Ambo dituduh disenaraikan, tak silap Ambo 10 ataupun 5. Ambo duduk nombor 1, Jemil Hassan. Dibacakan dalam muktamar, dibaca oleh Ustaz Idris Ahmad. Kerana apa? Kerana Ambo bersama sahabat-sahabat mengatakan PAS ada hubungan sulit. PAS ada skandal dengan UMNO. Yalah, masa tu kami ada maklumat, tetapi kami tidak dapat nak membuktikan secara jelas. Dan pada hari ini ternyata memang apabila YB Taqiyuddin telah pun mengesahkan memang ada kerjasama. Cuma Ambo agak pelik. Setelah berita itu keluar daripada Harkah Daily, tiba-tiba Harkah Daily menjadi Harkah Delete. Berita tu menjadi 404 hilang. Saya cabar kepada YB Taqiyuddin. Saya cabar kepada YB Taqiyuddin sekiranya beliau berani cakap dalam ceramah atau cakap dalam mana-mana video yang beliau cakap dalam mesyuarat PAS ataupun mesyuarat tahunan PAS Kota Baru, bahawa beliaulah di antara yang menggerakkan kerja untuk menggabungkan PAS dan juga UMNO. Dan hari ini ada pula Zuhdi mengaku dia lagi awal.
Untuk makluman semua, memang kalau betul Taki bermula 2015, betul. Tetapi itu bukanlah permulaan kepada usaha kerjasama UMNO dan juga PAS. Saya bawa satu lagi video dan kita dengar video ni. Apa kata video ni? Kita akan buka minda semua berkenaan dengan pergabungan UMNO dan juga PAS. Jadi oleh demikian, bila timbul masalah kerajaan perpaduan apa semua sekali dalam surat khabar ini, saya tak faham macam mana. Kita sudah buat putusan dari muktamar di Ipoh tahun lepas. Kita sokong Pakatan Rakyat. Nak berunding dengan UMNO untuk berkerajaan, tak usah. Nak berunding untuk benda lain, boleh lah. Muka dia Melayu, muka dia manusia juga kena berunding. Dengan lembu kerbau pun kita berunding. Kita guna lembu kerbau untuk menggala, guna lembu kerbau untuk sembelih. Tapi nak berunding dengan UMNO untuk buat kerajaan perpaduan ke kerajaan atau menatang apa pun, tak soalan. Ngaruh. Kita kenal orang lain, negeri lain tak kena UMNO sepenuh sebagaimana kami di Kelantan kena UMNO. Saudara, saya balik tahun 62. Daripada tahun 62 saya balik daripada luar negeri. Ketika tu Datuk Haji Rahim, sekarang ni Wakil Parlimen Kota Baru. Dia ni lulusan Universiti Bahagian Ekonomi, Universiti Melayu. Mengajar di Muhammadi. Dia boleh kirim manusia dulu ekonomi ketika tu jarang manusia dulu ekonomi. Dia boleh kirim ke Hulu Kelantan di Kandet. Tempat yang awak nak pergi tak boleh, kata dia melalui mutus sungai 2 hari baru sampai. Benda apa dia boleh ajar ekonomi di Hulu Kelantan? ABC je lah. Lulus Universiti Ekonomi nak pergi ajar ABC di Hulu Kelantan. Atipu punya kotornya atipu. Ustaz Mawardi, Allah rahmati rahmat Allah, lulusan Azhar, balik mengajar di Mahad juga. Dia kirim juga di Kandet sekali Cikgu Rahim. Tempat tak ada sekolah, nak sampai ke sana kena mutu 2 kali, mutu sungai 2 kali, naik bas, turun mutu, naik jurang apa semua sekali. Tapi inilah otak kami. Tak reti sayang pada agama, tak reti kesian pada bangsa, tak reti menghargai ilmu-ilmu yang daripada universiti. Itu hak bagian tu. Lepas tu pula tangkap tu guru pula. Saya masuk PAS tahun 97 ni ketika UMNO mengamuk tangkap tu guru pondok. Masuk ISA. Tu guru pondok ni lah hak yang boleh hajar manusia sembahyang puasa, kena mengucap dalam kalimah syahadat. Tapi hak ni lah kena buatkan masuk ISA. Ni lah otak UMNO. Otak ni sampai sekarang begitu juga. Di Perak, molek-molek PAS undi menang Pakatan. Dia diseluduk orang tu, masuk menang dia. Ini samseng politik yang berada dalam UMNO yang perlu kita matikan habis-habisan supaya tidak wujud lagi. Ini ucapan Tok Guru di muktamar. Kata almarhum Tok Guru, tidak ada kerjasama UMNO untuk tubuhkan kerajaan. Itu kata Tok Guru. Dan kalau orang PAS yang kata mereka hari ini adalah mereka mewarisi kepimpinan ataupun politik Tugu Nik Aziz, mereka itu bohong, mereka itu tipu, mereka itu pelawak. Kerana almarhum Tok Guru di dalam muktamar, ucapan di dalam muktamar beliau menolak sekeras-kerasnya. Dan dalam PAS ada 2 orang yang dipecat kerana usaha menggabungkan PAS dan juga UMNO. Yakni orang itu masih hidup lagi, seorang bernama Ustaz Nasaruddin, seorang lagi bernama Datuk Hassan Ali. 2 ini dipecat kerana nak menggabungkan PAS dan juga UMNO. Ya, pada pandangan Amo itu satu gabungan politik yang kita tak boleh nak nafikan, yang tak boleh kita nak kata tak perlu tak apa. Tetapi apa yang Amo nak sampaikan adalah ni anak Ambo ni dia duk. Gigi mas kita habis kita hari ni kita dengan anak. Okey. Pergabungan politik yang dilakukan oleh UMNO dan juga PAS bukan satu benda yang pelik. Tetapi yang kami, kenapa menggunakan perkataan kami? Dulu ketika ketika Haji Muhammad Sabu, Datuk Salahuddin, Datuk Mahfuz Homar, Datuk Usman Musa, YB Adli Melaka, Khalid Samad, Dr. Mujahid, Asmuni, Faiz Fadil. Di dalam PAS mereka menafikan sekeras-kerasnya bahawa tidak ada kerjasama UMNO dan juga PAS. Siapa yang lama dalam politik masih ingatlah bagaimana ketika saat parti PAS itu sedang hancur. Akhirnya hancur perjuangan-perjuangan lama, perjuangan almarhum Tugu Nik Aziz, perjuangan Ustaz Fadeno, lalu membentuklah Parti Amanah.
Mereka berterusan menafikan bahawa ada kerjasama. Mereka menafikan. Di antaranya yang menafikan adalah Datuk Muhammad Ammar, Tuan Ibrahim Tuemes. Itu kita dengar penafian yang dilakukan oleh mereka. Kita dengar dulu penafian oleh Tok Gajadi dulu. Kata Ajadi sendiri tidak ada pergabungan, tidak ada kerjasama. Dan Ajadi kata UMNO musuh politik PAS. Kita dengar apa kata Ajadi di Parlimen. Hanya 29 saat saja. Kita dengarkan kata Ajadi, UMNO tetap musuh nombor 1 PAS. Mana yang baik? Mana yang baik kita sama. Ada tak PAS akan cadang gabung dengan UMNO untuk form one coalition? Tak ada. Kita sama. Tapi tidak akan bergabung lah sebenarnya. Ini kata Ajadi tidak akan bergabung. Ini sebelum ni lah. Kita dengar pula Datuk Muhammad Ammar bagaimana dengan angkuh sombongnya. Dia kata tidak akan bergabung. Ni dia kata kepada ahli PAS. Dengar Posta 5 tahun sekali. Muli 5 tahun sekali. Ceramah pergi lapori tidur. Malam tidur molek-molek ngatur lelaki. Orang tahu kita tak si gabung dengan kamu. Tak si pakat dengan kamu. Tokyo orang tahu tu kau jadi tak pakat dengan kamu. Okey. Ni ada Datuk Muhammad kata orang hok mari ceramah 5 tahun sekali, tepek poster 5 tahun sekali pun tak say bergabung dengan UMNO. Tak kira Tok Gajadi nak ajak PAS bergabung dengan UMNO. Ini dilakukan ni nyatakan oleh Muhammad Ammar. Kita sambung lagi. Itu yang mudah. Tok Gajadi yang mudah sampai tua hari ni tidur dalam kereta. Tinggal rumah. Tak rehat. Sakit kena gila ni sakit. Makan pun kena jaga. Tak boleh salah lebih, tak boleh salah masing. Tu sangat tu gaji. Tak kira orang harus tahu ni korporkan masa dia, tenaga dia, ringgit dia. Kita boleh tuduh dia nak pakat ngamnu nak masuk Barisan Nasional. Tak masuk akal tuan-tuan. Tak masuk akal. Orang tahu kita tak sih. Dulu Datuk Muhammad Ammar dan juga orang PAS kalau kita ingat kak, pergabungan dengan UMNO ni tak masuk akal. Tak masuk akal tuan-tuan. Tak masuk akal. Tetapi bila YB-TAQ dia mengesahkan tahun 2015 lagi usaha untuk bergabungkan UMNO dan juga PAS. Kita dengar lagi. Sekarang mana berapa ni bukan nak pelekeh tu tapi tak banding dengan tu jadi. Ilmu tak ada. Amal ibadat tak ada. Akhlak tak ada. Pengorbanan kepada parti tak ada. Ni tidur dia tak malam tak tahu tidur mana, tak tahu pukul berapa balik rumah. Makan minum tak tahu lah ke mana. Orang lagu ni yang muda sampai tua, tiba-tiba kita hari ni boleh kata orang lagu ni nak gabung dengan UMNO. Duk mana fikiran kita? Duk mana perasaan kita? Cuba fikir. Sebab tu hamba tak boleh terima balik ni. Hamba kenal tu kan jadi, supaya hamba kenal tu Tun Aziz. Walaupun hamba jaya jumpa tapi hamba duduk dalam parti, hamba kenal. Hamba pun dah duduk kat dia. Hamba pun dah kecek dengan dia. Hamba tengok dia. Hamba tahu keluarga dia. Sebab tu hamba tak boleh terima rasa orang tu tuduh kosik-kosik kata hutuh ni. Orang ni kalau hamba ikut hati, hamba kita apa sore-sore. Kalau ikut hati. Datuk Muhammad Ammar kata, orang yang tuduh Haji Adi nak bergabung dengan UMNO ni, ikut hati dia nak tapa sore-sore. Minta tolong siapa penyokong ni Ammar yang sedang menonton video ni, hantar kepada Datuk Muhammad Ammar, tanya dia nak tapa siapa lah ni. Lah ni, hak kata nak bergabung PAS dan UMNO buat usaha ni, adalah Taqiyuddin dan dia buat tahun 2015 atas arahan Presiden sendiri. Adakah Datuk Muhammad Ammar nak tapa Presiden PAS sendiri? Kalau mengikut ceramah dia tadi, Muhammad Ammar kata dia nak tapa orang yang tuduh. Hari ni YB Taqiyuddin mengaku, ambo harap siapa-siapa hak penyokong dia ada nombor Muhammad Ammar, atau mesej dia tanya dia. Lah ni dia nak tapa siapa? Ambo dulu di antara orang kata pada UMNO akan gabung. Ambo di antaranya. Dalam muktamar nombor ambo duk nombor 1. YB ataupun ni senator Ustaz Dri Ahmad kata ambo ni pelawak, penipu, pembohong. Facebook, cyber trooper, blogger yang diupah. Hari ni, kenapa ambo, walaupun bini tengah berpatai, baru beranak 3 hari, tak ada orang nak jaga anak, ambo bawa anak mari sini, kerana ambo nak tunjukkan kepada dunia betapa PAS ini parti penipu, ahli penipu rakyat. Secara jelas yang dia buat kerjasama, dia tipu. Ya, kita tahu, seni politik tu pelbagai yang di luar jangka. Tetapi satu tahap, pelekeh ahli kono akak bendera, tak tahu gapo Haji Adi buat keputusan atas tikas jadah. Pelekeh orang, kata orang tipu, kata begini macam. Dan akhirnya, abang nak kata, abang nak tanya pimpinan PAS. Terutama sekali YB Taqiyuddin.
Kalau betul lah YB Taqiyuddin mengaku dia adalah di antara orang yang membawa ataupun berusaha untuk pergabungan UMNO dan juga PAS. Apakah usaha-usaha yang telah dilakukan YB Taqiyuddin? Adakah perpecahan yang teruk PAS sehingga timbulnya Parti Amanah, fitnah, adu domba dan dengan pelbagai tuduhan yang dilemparkan kepada pimpinan-pimpinan yang hari ini berada di dalam Amanah adalah salah satu cara usaha pergabungan UMNO dan juga PAS. Adakah kalau kita ingat dulu sehingga Dr. Hatta dituduh bercerai dengan bini, dituduh kafir, liberal dan macam-macam lagi. Adakah itu juga di antara usaha PAS nak bergabungkan dengan UMNO? Dan kalau betul PAS dan UMNO ini telah pun di usaha tahun 2015, adakah benar PRU yang ke-14 ada bantuan RM1 daripada UMNO kepada PAS? Hari ini YB Taqiyuddin telah mengaku usaha. Kita nak dengar apakah usaha-usaha yang dilakukan. Kerana YB Taqiyuddin telah pun menghancurkan perjuangan sebenar PAS. Dan yang paling teruk telah menuduh ramai pimpinan kononnya menipu, pelawak, fitnah. Hari ini ternyata benar. Hari ini dia berebut. Dia berebut nak menyatakan inilah yang mulakan pergabungan UMNO dan juga PAS. Kepada orang PAS, kepada ahli PAS yang rasional. Tahun ini muktamar yang tidak ada pemilihan. Tahun depan ada pemilihan kepada ahli PAS, kepada ketua cawangan, kepada mereka yang akak bendera, yang menyayangi perjuangan sebenar almarhum Tok Guru. Tunjukkan kepada mereka usaha jahat mereka ni yang telah menghancurkan perjuangan sebenar PAS. Kalau mereka boleh tipu selama 5 tahun, kalau menurut YB Taqiyuddin, kerana dia kata bermula 2015. Tetapi usaha ni kalau kita lihat daripada YB ataupun daripada Datuk Hassan Ali, daripada Nasharuddin lagi. Lama dah kerajaan perpaduan ni. Jadi jelas usaha dengan menipu, dengan memfitnah, dengan pelbagai kerja jahat yang dilakukan mereka hingga hancur parti PAS. Hingga hancur perjuangan sebenar PAS. Jadi saya merayu kepada ahli yang masih rasional, tunjukkan kuasa anda, tunjukkan bahawa inilah satu kerja salah. Dan kita ingat, ya kita tidak ada masalah PAS dan UMNO bekerjasama kalau betul-betul demi Islam dan juga Melayu. Tetapi kerjasama ini bukan demi Islam dan Melayu. Kalau kita tengok hari ini, RUU 355 pun tak boleh nak bawa. Jelas sebenarnya pergabungan ini hanyalah demi jawatan. Ustaz Khairuddin At-Takiri setelah jadi menteri, dulu wajib, bukan sunat, bukan makruh, tapi wajib RUU 355 senyap. Tuan Ibrahim Tuan Mes senyap. Taqiyuddin hari ini seperti pejuang UMNO dah semata-mata. Jadi ambo kira kepada ahli PAS, kalau rasa PAS berjuang kerana Melayu Islam, tak ada masalah. Kita boleh terima. Tetapi mereka menggunakan Islam untuk kepentingan mereka dan kita tengok adakah mereka menjaga cawangan seperti PAS Perkala Cepa. Apabila Marzuq menjadi timbalan menteri, apakah besar sangat boleh kepada PAS Perkala Cepa? Selain pada dia saja yang terima benda ni. Dia telah hancurkan perjuangan ini demi kepentingan, demi jawatan mereka sahaja. Jadi amat merayu kepada orang PAS yang masih rasional, buktikan kepada pimpinan yang telah menipu. Kalau dulu dia boleh menipu, hari ini dia boleh menipu, satu hari masa depan dia akan menipu juga. Siakak senohong gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Hari ini parti PAS duduk dengan parti pencuri. Kepada ahli yang sanggup tak tidur malam tanpa poster, kepada ahli yang begitu sayang akan perjuangan Tok Guru, ayo kita hancurkan mereka muktamar tahun depan. Kerana mereka telah hancurkan perjuangan PAS pada muktamar yang kamu ingat sebelum ataupun selepas PRU 13. Putuskan hubungan dengan DAP. Lepas tu singkirkan satu sekawan Haji Muhammad Sabu, Salahuddin, Mahfuz Omar, semua kalah. Kalau itu bukan kerana kalah, kerana mereka tu ditolak oleh ahli, tetapi kerana ada usaha-usaha luar, bantuan-bantuan luar yang tak tahu siapa bantu PAS dengan kempen yang begitu teruk, begitu jijik. Dan tidak ada badan display yang mengawal kempen-kempen kotor ini. Satu tahap berdemo di depan pejabat PAS. Pijak gambar pimpinan. Ketika timbalan presiden, yakni Mak Sabu ketika itu, timbalan presiden PAS bercakap, keluar beramai-ramai, boykot. Itu semua kerja jahat daripada mereka. Kerja jahat ini sudah pasti daripada orang jahat. Siapa? Fikirkanlah sendiri.
Jadi Ambo sekali lagi mengingatkan kepada ahli-ahli PAS, anda rasional, anda lah yang bangun parti ini. Tetapi hari ini anda lihat, ketika dulu bila anda bertanya betul tak ada kerjasama, tak mengaku. Hina anda, hina mereka yang mengangkat bendera ni. Jadi hari ini sudah tibalah masanya, ahli PAS tunjukkan perjuangan PAS benar. Muktamar pada tahun depan, cawangan-cawangan start bekerja segera, jatuhkan pemimpin-pemimpin yang telah akan hancurkan perjuangan sebenar PAS. Sekali lagi saya mengingatkan kepada ahli-ahli PAS, perjuangan PAS adalah perjuangan yang suci. Kita tidak ada masalah gabungan PAS dan UMNO jika betul kerana Melayu dan Islam. Tetapi kalau kita lihat ini, pergabungan ini adalah yang pertama nak menyelamatkan UMNO. Betul kata Tok Guni Aziz, UMNO kalau dia sakit dia akan cari PAS. Tapi bagaimana akhirnya PAS dia tendai. Dan hari ini siapa yang dapat untung? Siapa yang dapat untung hasil daripada pergabungan ataupun kerjasama PAS dan juga UMNO. UMNO yang kalah pada PRU yang ke-14, minta bantuan PAS. Kalau dulu, kalau kita ingat, minta tapi tak berjaya. Mungkin kerana ada watak seperti Khalid Samad yang menggagalkan usaha kerajaan perpaduan. Tetapi hari ini mereka berjaya. Tetapi adakah ahli PAS untung? Adakah perjuangan Islam yang janji konon laksanakan hudu RUU 355 pakai yang patuh syariah, lepas tu kata tabung haji begitu begini. Adakah benar? Semua itu adalah permainan kotor politik PAS. Ketua-ketua cawangan ahli-ahli PAS, anda boleh mengubah PAS, anda boleh mengembalikan perjuangan sebenar PAS. Restorasi PAS harus bermula daripada ketua cawangan. Tahun hadapan pemilihan. Bagaimana Haji Muhammad Sabu dikalahkan pemilihan, bagaimana Datuk Salahuddin Ayub dikalahkan dengan jijik, dikalahkan dengan permainan kotor ketika muktamar. Ahli-ahli PAS yang rasional, kali ini anda patut balas, anda patut buktikan kepada pemimpin yang menipu, yang telah lama menipu, yang kini menipu, yang akan datang akan menipu. Kalahkan mereka pada muktamar pada tahun lepas. Kalahkan mereka pada muktamar tahun hadapan. Kalahkan mereka-mereka yang memfitnah, yang telah menghancurkan perjuangan sebenar PAS. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Hamba sekali lagi minta maaf, video ni agak kelam kabut sedikit kerana hamba ditemani oleh anak bongsu hamba, kerana dialah anak bongsu perempuan. Dia anak sulung perempuan, dia anak bongsu perempuan. Hamba baru dapat kembar 2 orang. So isteri pun masih dalam perubatan, agak tak sihat. So hamba minta maaf. Tetapi kerana isu ni sebagai hamba terlalu penting, tapi hamba minta maaf lah, mungkin agak kelam kabut. Dan anak hamba pun dah berjoget dah tu. Hamba minta maaf kalau kelam kabut. Dan sekali lagi hamba minta dan merayu betul-betul kepada ahli PAS, tolonglah kembalikan perjuangan sebenar almarhum Tok Guni Aziz, perjuangan sebenar almarhum Ustaz Fadeno, almarhum Ustaz Yusof Rawat, dan perjuangan-perjuangan asal PAS. Kembalikan perjuangan sebenar PAS, kembalikan perjuangan asal PAS, restorasi PAS. Jadi kepada yang belum subscribe channel Ambo. Kalau ada iklan, tak payah skip. Okay, itu boleh membantu sedikit Ambo. Jadi sekadar itu saja. Sekali lagi minta maaf kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.